Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita sambung lagi pengajian kita ni. Muka surat 83. Masih lagi berkenaan dengan tajuk orang-orang beriman sama pada iman dan tauhid. Jadi perbincangan ni sebagai huraian kepada kata-kata Imam Abu Hanifah pada muka surat 80. Jadi kita lopak sedikit, tengok balik lepas tu. Di bawah tajuk muka surat 80, di bawah tajuk pengertian iman dan Islam. Wal iman huwa al-iqrar wa tasdiq wal imanu ahli samai wal ardi la yazid wa la yanqus min jihatil mu'man biha wa yazid wa yanqus min jihatil yaqini wa tasdiq wal mu'minuna mutasawuna fil iman. Kita nak tu wal mu'minuna mutasawuna fil iman. Orang-orang yang beriman itu sama pada iman dan tauhid. Mutafadiluna fil amal, tetapi berbeza-beza pada amalan. Jadi kita nak tengok apakah yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hanifah bila mana dia kata wal mu'minuna mutasawuna fil iman. Orang-orang beriman itu sama pada iman. Jadi balik pada muka surat 83 ni, semua orang beriman sama pada asal iman dan asal tauhid. Mana setiap orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah SWT pada asal keyakinan, pada asal benda yang wajib dia percayai dan asas untuk dia bina akidah tauhid, dari segi apa? Dari segi dia wajib menerima, mengakui, dia kena beriman dan meyakini apa yang diwahyukan oleh Allah, yakni dalam Al-Quran, dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yakni dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita sebagai orang beriman ni kena ada keyakinan yang sama. Semua orang beriman ni, sama ada dia Nabi ke, dia Rasul ke, dia sahabat ke, dia siddiqin ke, dia orang beriman yang biasa, dia kena ada keyakinan bahawa apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis, maka dia kena beriman tanpa ada pengecualian. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mestilah sama dari segi wajib menafikan dari Allah sebarang bentuk syirik. Mana setiap orang beriman ni dia kena ada tauhid, mengesahkan Allah secara tulen, secara suci, menafikan dari Allah Ta'ala itu sebarang bentuk syirik. Mana sebarang bentuk kongsi, rakan kongsi, ataupun bukan setakat rakan kongsi, kita kena nafi daripada Allah SWT. Kita kena nafikan juga naib, pengganti. Kalau kita ni zaman ini presiden, Perdana Menteri, dia cuti berhak. Jadi tugas dia tu diambil alih oleh timbalan dia, timbalan Perdana Menteri. Jadi pada waktu tu Perdana Menteri dia duduk sajalah, duduk berehat. Ataupun kalau dia sakit, dia dapat menjalani rawatan yang sepenuhnya tanpa sibuk memikirkan soal pentadbiran kerajaan dia. Tapi Allah Ta'ala ni tak ada istilah dia qasi kerajaan dia. Begitu juga Allah SWT tidak pernah serah kepada mana-mana makhluk, baik Nabi, baik jin, baik malaikat, untuk
apa meluluskan apa-apa benda ni. Jadi Allah SWT tidak pernah membahagikan pentadbiran dia tu, tasarruf dia tu, keputusan dia tu kepada mana-mana hamba. Tak kira hamba tu nabi ke, malaikat ke, jin ke, wali ke, tak ada. Sebab apa? Sebab semua ni terjadi dengan kudrat, iradat, kehendak Allah SWT dengan ilmu dia. Sebab itulah kita ni gapa-gapa kita kena berurusan dengan Allah. Kita kena berurusan dengan Allah. Bila kita ada hajat, maka kita kena minta dengan Allah SWT direct. Jadi kita mestilah menafikan dari Allah Ta'ala sebarang bentuk syirik, sama ada pada zat, nama dan perbuatan. Maknanya kalau kata zat, ia dikatakan zat tu ketuhanan ni, itu hanya bagi Allah Ta'ala. Begitu juga pada sifat, yang ni sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna secara mutlak ni hanya ada pada Allah, dan kita tidak letak pada mana-mana makhluk. Begitu juga perbuatan, perbuatan yang sempurna, perbuatan yang secara mutlak ni, yang sempurna, yang hebat ke apa semua ni, kita tidak letak pada mana-mana makhluk. Sebab apa? Sebab bila kita telah ambil sifat Allah Ta'ala letak kepada sesiapa atau apa-apa, kita kata batu ni dia ajaib, ada kuasa. Kalau kita makan, kita pakai cicing mata delima, kita jadi kaya, murah rezeki. Itu benda yang merosakkan akidah. Sebab apa? Sebab pada batu delima tu dia tak ada kaitan dengan soal rezeki. Sebab rezeki ni ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Tak ada kaitan. Tapi kalau orang tu dia pakai cicing mata delima, comel. Comel tu kita boleh nampak lah segi. Ada tangan dia tu. Ada sesuatu tu. Nampak ada tangan dia tu, ada benda. Kalau orang tangan kosong ni tak ada nampak gapo. Tapi kalau ada cicing, lawa lah. Tetapi soal rezeki, kita maklum dah. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Innallaha huwar razzaq. Allah Ta'ala itulah yang pemberi rezeki. Jadi kalau kita sabitkan rezeki kita ni disebabkan satu benda ia tidak ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sebab kepada rezeki, tak boleh. Kalau kita kata rezeki kita ni murah dengan sebab kita jaga semaya, itu memang kita tetapkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah tetap dah. Maknanya kepada siapa-siapa yang jaga semaya dia, yakni dia taat kepada Allah Ta'ala, dah. Tambah-tambah pula kita dalam doa semaya kita ni, kita kata Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Ada salah satu daripada doa duduk di antara dua sujud tu, kita minta rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi semaya ni sebab kepada rezeki. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan sebagai asbab musabab, rezeki tu dia akan mari melalui amalan semaya, menjaga semaya. Sebab rezeki ni dia mari melalui dua benda. Satu, usaha zahir. Satu lagi daripada usaha batin ataupun usaha rohani ataupun usaha ghaibi. Secara gaib kita tak nampak aturan Allah Ta'ala. Jadi kalau mari secara zahir ni, kalau kita nega, kita ambil untung sama seria, rezeki kita. Kalau kita makan gaji, itu rezeki kita. Kalau kita nanam, kita jual apa semua, itu rezeki kita. Sebab apa? Sebab itu cara dia. Usaha kita, kita nukar, kita ambil upah, orang bayar pitih pada kita, itu rezeki. Rezeki itu mana kita nampak. Cara tu kita nampak. Seperti mana orang-orang tidak beriman dapat rezeki dengan cara tu, kita pun dapat juga rezeki dengan cara tadi. Itulah yang dikatakan sebagai asbab zahir. Adapun asbab batin ataupun asbab rohani, asbab ghaibi ni,
Ini benda yang kita tak nampak. Tetapi disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi, dan ini hanya dibuat oleh orang beriman. Benda tak nampak. Benda tak nampak. Maknanya kita kata, kalau kira jaga semaya ni, kena tutup kedah. Dah. Kalau orang tu gapo lagi? Kena bertakwa pada Allah Ta'ala dalam jual beli. Banyak kara dia tak boleh jual. Benda yang haram tak boleh jual. Benda sia-sia tak boleh jual. Benda yang memudaratkan pun dia tak boleh jual sebab dia ada takwa. Benda yang membahayakan kesihatan orang dia tak akan jual. Jadi dia jaga. Dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam bab ni, dalam bab nego, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia. Seperti yang kita selalu baca dalam ayat, orang panggil ayat 1000 dinar. Jadi dengan kita bertakwa dapat rezeki. Dengan kita beristighfar sebanyak-banyaknya pada Allah Ta'ala, kita akan dapat rezeki. Kita menghubungkan silaturahim, kita dapat rezeki. Ini orang panggil sebab gaib. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Jadi bila satu benda tak nampak, kita kata itu sebagai sebab rezeki sebab Allah kata. Kalau kita pakar cicing mata delimbo, dah. Jadi kaya kau, jadi ada tuah kau, dah. Dia tak ada beza lah dengan hak demo duk percaya dengan batu jik tu. Kalau kita ada nombor 8, dah. Kepercayaan lagu tu. Kalau sebabuk dulu, dah. Orang hak pergi ikan. Ikan tu dia mau buat gelar, ikan pelawak kohong. Dah. Pelawak hong. Ada dia mau percaya kalau kita beli ikan ni, kita pergi tuah kita. Ada rezeki. Bertambah rezeki, kaya. Jadi kalau kita fikir, apa kaitan? Tak ada kaitan. Apa kaitan? Kaya kita tu dengan kita pergi ikan tu. Tak ada kaitan. Dah, tak ada. Secara zahir tak apa. Secara gaib, apakah kalau gaib ni dia kena mari melalui Nabi, melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi, ada ke tidak dalam hadis? Tak ada. Sebab itulah dia mau kata itu kena tipu. Pelawak kohong, pelawak hang. Jadi macam-macam lah. Supaya orang kata kita nak buat ibu duit. Macam-macam. Ibu duit. Ini benda-benda yang bercanggah dengan akidah tauhid. Benda-benda yang menghampiri kepada syirik. Sebab kita letak dengan ada benda-benda ni, kita percaya. Kita percaya benda ni dapat memberi rezeki pada kita, itu rosak akidah kita. Begitu juga dalam bab kita berubat ni. Kita berubat, dia ada dua kaedah juga. Seperti yang kita sebut tadi. Ada kaedah zahir. Kaedah ubat, sebab musabab. Orang sakit ni ada ubat dia. Dan ubat ni pula diberikan oleh ahli dia, doktor dia. Lepas tu ada pula dos dia, berapa-berapa. Berapa butir sehari ubat ni. Berapa kali makan sehari. Berapa hari pula. Telah ditetapkan oleh ahli dia. Kalau kena molek dengan peraturan, yang ni cukup molek kita jaga kaedah-kaedah dia ataupun asbab-asbab dia, maka kita akan dapat kesembuhan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah tetapkan bahawa setiap penyakit ni ada ubat. Jadi untuk kita tahu, pastikan setiap penyakit ni ada ubat, apa ubat dia, itu kena kajilah. Kena kaji makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala ni. Sama ada tumbuhan ke, binatang ke, akar kayu ke, gapo hok ada sifat ubat ni mengikut yang telah diberitahu oleh Allah SWT. Ada setengah ulama kata sebelum daripada Nabi Nuh ni, syariat hok ada pada umat manusia ni, nabi-nabi mari ni, dia mengajar kepada manusia kelangsungan hidup, survival untuk hidup. Ia tak mari lagi dalam perbuatan, dalam kena buat ibadat secara khusus seperti zaman kita ni syariat Muhammadiyah ni. Kalau ada dulu dari segi cara nak hidup, sakit ni ubat dia. Pada diwahyukan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi ni, god pohon ni ubat god ni. Buah ni ubat god ni. Benda ni bahaya kepada kesihatan. Orang ni bahaya pada mata, bahaya kepada
kaki ke, apa semualah. Itu syariat peringkat dahulu. Cara nak buat baju, cara manusia nak apa, buat bangunan, itu dalam syariat Nabi sebelum daripada Nabi Nuh alaihi salam. Itu mengikut setengah pendapat ulama. Jadi benda-benda perubatan ni dia sebahagian daripada apa yang Allah SWT syariatkan kepada Nabi dahulu. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan benda ni, setiap penyakit ni dia ada ubat dia. Macam mana kita nak tahu? Kena kaji lah. Mengikut ilmu semasa lah ni. Ilmu sampai sekarang hak adalah ni. Jadi itu panggil berubat secara zahir. Satu lagi panggil berubat secara batin, secara rohani. Iaitu kita kata kita guna jampi-jampi. Kita baca ayat-ayat Al-Quran. Kita baca zikir-zikir tertentu, maka sembuh penyakit. Jadi kita kata, baca je. Baca Fatihah je jadi sembuh penyakit. Baca Fatihah saja. Kok sengak lipat tu sengak ular jadi sembuh. Kok pesat tu jadi khabar mula. Itulah yang dikatakan keberkatan Al-Quran. Ia menjadi penyembuh. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan baca Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini ada yang merupakan syifa, penawar. Jadi bila dibaca pada orang yang sakit tadi, orang kena bisa tadi sembuh. Jadi itu maknanya kalau kita tengok baca dia tak ada. Kita kata tak ada sesuatu yang kita kata boleh memberi kesan. Dari segi kita nak buktikan, orang panggil nak buktikan secara saintifik, tak dapat. Tidak seperti mana ubat ni. Tak. Kalau kata sakit kepala, makan paracetamol. Tak. Jadi paracetamol tu sebelum duk kedai duk di farmasi tu, ahli dia buat kajian tu. Bahan-bahan dari dia ni memang sesuai untuk sakit kepala, sakit orak, sakit demam. Tu dia, maknanya kalau buh dalam makmal, boleh analisis. Ada pun baca Quran ni, bukan dia bersifat rohani, bersifat wahyu. Bila dibaca jadi sembuh. Jadi itulah yang dikatakan berubat secara rohani. Penyembuhan itu dengan berkat Al-Quran, dengan berkat keyakinan orang yang baca tu kepada janji Allah. Moga Allah Ta'ala janji dah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah wahyukan Al-Quran tu, kami telah turunkan Al-Quran tu yang mana ada di antara ayat-ayat tu bersifat sebagai syifa, penyembuh. Jadi bergantung kepada keyakinan seseorang. Jadi sebab zahir tak ada, tapi adanya sebab ghaibi. Jadi sebab apa? Sebab iman tu, yakin tu ialah benda yang tidak nampak, tapi ada dalam hati. Bila orang baca jampi tadi, dia yakin bahawa Allah lah penyembuh. Allah ma'antas syafi. Engkaulah ya Allah penyembuh. Dengan yakin mengharap pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi kesembuhan. Itu orang panggil. Dan bab berubat ni, kesembuhan ni daripada Allah. Sebab itulah kita dalam bab ni tak boleh peling. Orang kata telepan ada pun kalau nak kira syirik ada. Tak syirik panado tu sebab apa? Sebab benda tu terbukti. Mana kita pun bukan yakin sangat dengan butir tu, dengan butir dia tu. Cuma kita tahu dari segi sebab musabab. Macam kita minum air lah. Jadi kalih dah. Kita pun tak ada keyakinan pada air ni, bahawa air lah akan menghilangkan dahaga kita. Panadol lah akan memberi kesembuhan kepada kita. Kita tak yakin kita cuba kita faham dari segi sebab musabab. Aturan dia. Tapi kalau benda tu sebab musabab dia kita tak dapat melainkan sebab iman. Hak tu yang dia kata ghaibi. Kita percaya lagu mana? Kalau setengah orang dah. Kalau katalah dia ambil gapo? Dia ambil air telaga tepi kubur Tok Wali. Dah. Dia kata kalau ambil air telaga ni kita mandi, jadi hok mana kata-kata tu hilang. Jadi ku mana tu? Cuma kita nampaknya dia lebih bersandar ke tupai.
kesolehan wali tu. Jadi benda tu adakah telah disyariatkan oleh Nabi, kita boleh buat lagu tu. Kat wali tu, walaupun dia tanah situ, dah, hakikatnya dia duduk lain dah. Roh dia tu sebab kubur tu tempat simpan mayat je. Alam dia masuknya alam barzah. Jadi kita anggap ada istimewa kubur tepi telaga. Contoh kita kata, sehingga kalau mandi budak gata, hilang gata. Jadi sebab zahir tak nampak. Orang nampaknya sebab ghaibi. Kita kata soleh dia. Kita tahu mana Allah Ta'ala akan terima segala amal-amal pok kita ni. Sebab pok kita ni tak ada jaminan. Tidak macam sahabat. Tidak sahabat. Cuma kita bersangka baik lah. Tapi nak kata putus tak boleh. Nak kata putus. Dia memang tok wali sungguh. Jadi kita kata dia tu memang tok wali sungguh tu sekadar kita bersangka baik. Harap-harap Allah Ta'ala terima kesolehan dia tu. Tapi kalau kita nak ambil manfaat dengan kesolehan dia tu, dengan kita percaya bahawa dia lepas daripada mati pun kita boleh ambil manfaat, kita boleh tupai dia, tu benda ya ada syirik. Sebab apa? Sebab kita anggap macam Allah Ta'ala bui kesembuhan kepada melalui tok wali tu. Sedangkan tok wali tu mati dah. Kalau tok wali tu hidup lagi dah, kita minta dia japi-japi kita bumbuh anak kita gata ni, mana sabarlah balik kepada asbab tadi. Maknanya kita mengharapkan kesolehan dia tolong baca embuh-embuh pada budak kita gata ni. Bolehlah dia hidup. Sebab dia dapat menolong kita pada waktu tu. Sedangkan orang dalam kubur mati dah, dia duduk alam lain dah. Dia duduk dalam alam lain dah. Kita nak panggil dia pun tak tahu lagi dia dengar kau tidak. Dia duduk alam lain. Biasanya kalau duduk alam lain ni, kita nak komunikasi tu cara lagu mana? Adakah ada alat nak komunikasi dengan orang telah mati? Kalau seorang duduk Amerika, seorang duduk Malaysia, seorang duduk Amerika, kita nak komunikasi. Zaman ni boleh lah. Dah. Pak kali Amerika lah ni pukul berapa? Pukul 8 pagi pak kali. Dah. Kita nak hello ke orang demo tu, bangun tidur dah. Kita kata. Jadi ada alat. Terbukti alat untuk kita berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat yang berbeza. Tapi sekarang ni, walaupun orang mati tu duduk tepi tu je, dah. Kita nak kecek dengan dia, nak buang dengan dia, tak boleh sebab apa? Walaupun dekat, tapi alam lain. Alam lain. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di sebalik mereka tu ada alam barzah. Sehinggalah pada waktu mereka itu dibangkitkan. Maknanya manusia duduk atas dunia, dia mati duduk dalam alam kubur, dia di alam barzah, tempat sementara, sehingga satu masa lepas ditiup sangkakala yang kedua, maka semua akan dibangkitkan. Jadi alam lain. Jadi nak kecek dengan orang alam lain tak boleh. Tak dapat. Alat lagu mana kita kata. Benda lagu ni kalau kita percaya ke dia macam-macam. Kita boleh tengok ada orang tu dakwa, dia boleh kecek dengan orang dalam kubur. Dia boleh minta pula. Dah. Dia boleh minta pula. Hak barang-barang kamu mati, kamu tinggal tu, mintalah sikit kat hamba. Dia boleh minta juga. Hak sehari 20 gagal pula. Dia boleh mengislamkan pula orang hak mati dalam keadaan kafir. Hebat dia sebagai wali ni, hak mati pun dia boleh dakwah. Dalam keadaan mati tu boleh mengucap syahadah. Bisa. Bisa pada Nabi. Sebab apa? Pak Nabi tak gerak buat lagu tu. Walaupun Abu Talib Nabi saya, tapi mati dalam keadaan tidak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi hidayah wahai Muhammad kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang dapat memberi hidayah kepada siapa dia nak.
Sebab dia lebih mengetahui siapa yang nak kepada hidayah. Jadi orang tu kalau dikira dia beriman ni setakat dia nyawa sebelum dihukum lah. Kalau dia nak beriman, Allah Ta'ala terima iman dia. Kalau nak kutip terima iman bakar, Fir'aun beriman. Fir'aun beriman. Dekat nak mati lala tu, Fir'aun kata-kata. Fir'aun kata apa? Allah Ta'ala sebut, hatta iza adrakahul gharaq. Qala amantu billadhi amanat bihi Qala amantu billadhi amanat bihi Banu Israel. Hatta iza adrakahul gharaq. Dekat lala Fir'aun nak mati, nak tenggelam tu. Dia pun kata, qala amantu billadhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan pokok Bani Israel ni beriman. Kalau ambil kira lagu tu, Fir'aun Islam. Sebab dia dah kata, kadang-kadang dekat nak lemah tu, bahawa dia beriman dengan Tuhan Bani Israel, Tuhan Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala tak terima iman dia. Sebab apa? Dekat mati lalu. Ni kalau kata Tok Wali tu boleh perhidup orang semula, dah orang tu dah ngocak, orang mati dah boleh ngocak, tu bagai karut. Tapi ada orang dakwa, dia ada orang percaya. Zaman lain ini macam-macam orang boleh percaya. Orang boleh reka, orang boleh percaya. Puncanya gapo? Dia tak faham hakikat agama ni. Oleh kerana jauh sangat dengan Quran, dengan hadis ni, tak baca, tak tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala, maka banyak daripada peraturan-peraturan agama ni manusia tak faham. Jadi setiap orang beriman ni hendaklah dia menafikan dari Allah Ta'ala ni ada sebarang bentuk syirik, yakni perkongsian, pembahagian kuasa. Kita maklum bahawa Allah Ta'ala tidak pernah menyerahkan kuasa dia ni kepada mana-mana makhluk. Dia hendaklah, mana orang beriman itu hendaklah menafikan syirik pada uluhiyah. Syirik pada uluhiyah ni mana, iaitu dalam ibadat dan ubudiyah. Ibadat ni apa? Segala gerak-geri kita, perbuatan kita yang kita tujukan kepada Allah. Itu panggil ibadat. Gerak-geri tubuh kita. Kalau kita semaya, berdirinya kita, tunduknya kita, rokoknya kita, sujudnya kita, duduknya kita, semua tu dikira ibadat. Begitu juga kalau kita buat haji, kita pusing Kaabah, 7 pusingan. Kita sa'i antara Safa dan Marwah dengan tubuh kita, itu ibadat. Jadi ibadat ni mana gerak-geri tubuh badan sebagai kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah ni apa pula? Ubudiyah. Ibadat dengan ubudiyah ni, beza dia, ubudiyah ni ruh kepada ibadat tadi. Mana ibadat tadi kita buat dengan anggota tubuh badan kita. Ia ada nyawa bagi ibadat kita ni kerana ada ruh dia. Ruh tu apa? Ubudiyah. Ubudiyah ni rasa perhambaan, rasa diri kita ni nak kepada redha Allah, nak kepada Allah Ta'ala sayang, takut Allah Ta'ala murka, nak kepada rahmat dia, nak kepada pahala dia. Itu panggil ubudiyah. Rasa perhambaan, rasa diri ni kita ni hina, tak ada nilai di hadapan Allah SWT. Itu yang dikatakan sebagai ibadat dan ubudiyah. Jadi ibadat dan ubudiyah ni jiwa dan raga. Ibadat ni raga lah, ubudiyah ni jiwa dia. Zahir dan batin ni kita hanya tumpukan kepada Allah Ta'ala. Serta menafikan syirik pada rububiyah. Kita tolak syirik pada rububiyah ni dari segi mana? Iaitu dalam bab penciptaan dan pentadbiran. Benda-benda yang berlaku, benda-benda yang ada, benda-benda yang bergerak, benda-benda yang wujud atas dunia ni, berjalan apa semua ni, itu semua di bawah ketetapan Allah. Rububiyah Allah, pentadbiran Allah. Kalau kita kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum tu apa? Yang maha mentadbir. Rububiyah lah.
Sesiapa yang menafikan sebahagian saja, maka dia tetap seorang musyrik seperti musyrikin Mekah. Manakala dia hanya menafikan syirik ni pada pencipta. Mana dia mengaku Allah Ta'ala ni mencipta alam semesta. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, memberi rezeki gapo. Tapi dalam bab uluhiyah ni dia sembah selain daripada Allah. Dia bernazar untuk selain daripada Allah. Dia bersumpah dengan menyebut sesuatu selain daripada Allah. Itu dikira sebagai syirik juga. Sebab itulah Nabi SAW sebut berkenaan dengan sesiapa yang bersumpah dengan nama Lat wal Uzza, maka cepat-cepatlah dia kata la ilaha illallah. Dia cerita yang gini, orang-orang yang baru masuk Islam ni, dia daripada agama Kristian zaman Nabi dulu. Dia daripada agama jahiliah. Jadi mereka ni gapo-gapo nak buat satu benda, mereka sebut nama berhala mereka. Bila berlaku sesuatu yang menakutkan mereka, menyebabkan mereka terkejut, mereka akan bersumpah lah. Seperti orang putih lah, oh my God. Kalau tanya oh my God tu God lah ke mana? God Father ke God Son? Dia kata Son. Jesus dia kata. Dia kata dia mai kejut Jesus Christ. Jadi maknanya budaya bersumpah ni, ini benda sesuatu yang bersifat agama. Jadi kita orang beriman ni, gapo-gapo benda penting kita bersumpah dengan nama Allah. Kita kejut, kita kata Masya Allah. Kalau kita nak buat sesuatu, kita letak Insya Allah. Tapi orang-orang jahiliah dia akan sebut berhala. Berhala dia. Orang Kristian akan sebut Tuhan Kristian dia. Nabi Isa. Ali Sahih Fir'aun. Ali Sahih Fir'aun ni, bila mana dia nak lawan mukjizat Nabi Musa, bila mana mereka, ahli-ahli Sahih ni nak capuk tali-tali mereka tu untuk tukar jadi ular, mereka kata bi'izzati Fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun. Sebab nama semua tu taat, patuh, sembah Fir'aun. Jadi mereka tu sebut nama Fir'aun. Faqalu bi'izzati Fir'aun. Dengan kebesaran Fir'aun kita akan menang. Jadi kalau kita orang beriman, insya-Allah. Jadi sebab itulah menyebut nama ni sebagai bersumpah, ini dalam bab tauhid juga. Dalam bab tauhid juga. Begitu juga kalau kita nazar. Kita nazar sesuatu, nak buat, nak semaya ke, nak puasa ke, nazar tu kerana Allah. Kalau kita nak sembelih kambing, memang kerana Allah, atas nama Allah. Tak boleh kita nazar. Aku nazar nak melih hari Selasa atas kepala kubur. Bukan atau kubur tukar karut tu jaga dak, tu wali lah. Dia anggap ada sesuatu. Jadi tak ubah seperti orang yang cari nombor ekor lah. Orang cari nombor ekor ni dia pergi puja kubur yang ada balut kuning tu. Orang-orang nak sesuatu dengan cara nazar ni, dia bernazar. Dia baca nazar dia di hadapan kubur. Dia kata kalau aku sembuh ni, penyakit ni, aku nak sembelih kambing ke gapo ke, tepat dia bernazar tu, dia ada maksud. Dengan kemuliaan, dengan berkat orang yang mati. Ini semua barang karut belaka. Kalau kita nak nazar, nazarlah dengan nama Allah. Sebab macam korban lah, kita korban. Sembelih korban. Kerana nama Allah. Orang lain pun, agama lain pun dia ada juga ibadat korban dia. Hebat lagi, korban orang. Sembelih anak. Nak mendekatkan diri pada Tuhan. Orang kita dulu, sembelih kubah bala, nak tolak bala. Jadi semua tu, benda-benda kita kata, bak ibadat juga. Bak ibadat juga, bak sembelihan. Sebab itulah kita dalam doa iftitah tu, kita kata,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semaya aku ni dan nusuk aku. Nusuk ni ada macam-macam takwil, ada macam-macam tafsir. Yang pertama ibadat. Yang kedua ibadat haji. Yang ketiga ibadat dalam bentuk nazar dan dalam bentuk sembelih. Itu makna nusuk. Mansak tu maknanya penyembelihan. Nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi benda-benda lagu ni dia ibadat juga. Nazar bersumpah dia sebahagian daripada ibadat. Begitu juga dalam bab doa. Doa tu sendiri adalah ibadat. Jadi bila kita nak sesuatu, memang kita kena minta dengan Allah direct. Supaya kita ni menjadi ahli tauhid yang sebenar-benarnya. Jadi tak boleh kita nafi syirik pada rububiyah saja, seperti orang musyrikin Mekah ni. Kalau tanya orang musyrikin Mekah, dia mengaku Allah Ta'ala mencipta langit. Tapi dalam bab ibadat, dalam bab mereka nak dapat hajat mereka sebut nama Lat wal Uzza. Jadi orang musyrikin Mekah ni, ia mengakui ketuhanan Allah dalam bab penciptaan. Langit bumi ni memang dia mengaku Allah Ta'ala cipta, tetapi mensyirikkan Allah dalam bab ibadat dan doa. Mereka sembah berhala-berhala dan mereka berdoa di hadapan berhala, minta dengan berhala. Begitu juga mereka nak buat keputusan ni kocok anak panah tu di hadapan berhala. Nak buat keputusan, meletakkan keputusan tu kepada seolah-olah perintah daripada berhala. Jadi semua ni bentuk syirik belaka. Itu lebih kurang berkenaan dengan setiap orang beriman ni kena betul-betul tauhid kepada Allah Ta'ala. Kena sama. Kena sama. Orang beriman ni dalam bab iman ni, mana dalam bab tauhid dia kena sama. Dari segi bab mu'man bihi, benda yang wajib dia percayai. Jadi kita akan bicara nanti orang beriman ni berbeza. Orang beriman pengikut dengan Nabi ni, Nabi dengan umat dia berbeza dari sudut kaifiyah, dari sudut kualiti, sifat iman tu. Cuba kita katalah ada orang tu tebal sikit baju dia, ada orang tu nipis sikit tapi pakai baju belaka. Tak. Begitu juga kalau kita kata duri tak. Duri belaka. Kalau ada duri, tak. Kalau kita cekoh tu dia ada pangsa dia tak. Kita panggil duri belaka. Cuma tak serupalah musaking dengan hak ni. Orang panggil semua bidah ni. Tak. Hak tumbuh tanpa niat ni. Duri belaka tapi rasa lain. Tapi tetap dipanggil duri juga. Cukup syarat sebagai diri. Jadi berbeza tu dari segi sifat, kualiti dia. Kualiti dia. Tu insya-Allah kita akan bicara kemudian lah. Rasa lepas puasa bakal dia. Lepas puasa pula. Setakat itulah. Perbincangan kita pada malam ni. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang tu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.